Setiap impian bermula dengan langkah pertama. Jika langkah pertama itu dimulakan dengan usaha dan keyakinan, disulami dengan doa dan tawakal, pasti kejayaan menanti di penghujungnya. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Semoga hari ini menjanjikan kebahagiaan dan kegembiraan untuk anda nikmati bersama insan tersayang. Sambil bersantai dan beristirahat bersama keluarga, apa kata luangkan sedikit masa berharga anda bersama Nona kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Sajian manisan dari negara Timur Tengah. Saya mengidap kanser rhabdomyosarcoma. So, kanser dalam bahasa Melayu dia kanser tisu otot, dan kanser ni jarang-jarang kita dengar. Juara lagu 86 disampaikan oleh Francisca Peter. Melancarkan dua koleksi istimewa di pentas Minggu Fashion Kuala Lumpur baru-baru ini, rekaan daripada Pereka Hatta Dolmat berjaya mencuri tumpuan peminat industri fashion negara. Tampil dengan tema HD Vague dan HD Peculiar, koleksi yang sedia dipakai menggabungkan elemen songket juga gaya moden yang dilukis khas. Menekankan aspek kelestarian demi pemeliharaan alam sekitar, Hatta Dolmat menzahirkan idea kreatifnya dalam rekaannya kali ini. Hadir dengan koleksi yang mengangkat zaman kegemilangan fashion 80-an, Hatta Dolmat juga memfokuskan kepada kelestarian produk. Berkolaborasi dengan Jenama Cloth, 2,294 botol plastik telah digunakan dalam penghasilan 163 meter kain bagi koleksi kali ini. So, monogram yang Hatta keluarkan this year adalah Peculiar, HD Peculiar, di mana HD tu dia macam something yang cair tau, macam something melting kan. Hatta rasa benda itu sesuatu yang macam unik yang ingin Hatta ketengahkan. Hatta harap dapat dengan colour-colour yang vibrant. This year colour dia compare to ombre last year, kali-kali tahun ni dia lebih terang and dia lebih vibrant, neon pink, shocking green, and then shocking yellow, warna-warna yang macam terang. Atas rasa it's something yang fun yang boleh Atta ketengahkan kepada semua itu. Label ini juga turut membawa koleksi Hatta Home yang terdiri daripada sarung bantal, selimut dan banyak lagi. Satu koleksi atau boleh panggilkan high fashion, di mana motifnya songket atau orang Melaka. Hatta keluarkan songket bunga atau bunga yang selalu dihasilkan di songket di negeri Melaka. Hatta fokus kepada warna-warna gelap, very deep colour, emerald black, maroon black, classic blue black, and then grey black. Dia gelap. Tapi very evening, very high fashion, ada detailing, ada big draping bow, macam tu. Selera pembeli menjadi keutamaan jenama ini. Namun, kelestarian produk juga penting dalam mengekalkan keaslian dalam menghasilkan fashion yang berkualiti dan beretika. Motif yang Hatta keluarkan memang Hatta hasilkan sendiri. Separuh orang dia boleh beli kain siap, dah print dan sebagainya. Tapi Hatta suka keluarkan motif sendiri. Bila kita keluarkan motif sendiri, macam-macam kita boleh buat. Tudung, nak buat bag lah. Nak buat comforter lah, nak buat sarung bantal lah. So, this time around Hatta macam just playful. Macam, kita try dia buat. We never know. Sebab banyak benda yang Hatta buat secara suka awal-awalannya, tetapi mendatangkan benda yang baik di kemudian hari. Itu yang Hatta percaya. Pertunjukan fashion turut diraikan oleh peminat setia jenama ini selain rakan industri fashion. Saya agak surprise sebab dia punya rekaan tahun ni sangat menarik, especially the colours, and Hatta dia tak takut nak mencuba sesuatu yang berbeza.
Dan ada banyak juga design dia tadi yang saya tak sabar nak pakai. New theme, new concept and everything is very Hatta. We know it's from Hatta Domat. So yeah, I really love it. I think it's a very fresh idea. Yeah. Ini bagi saya Hatta tanya, I was speechless, impressed. Sebab apa? Orang ramai tahu saya memang suka yang colourful, saya suka yang benda boleh sebagai bila saya tengok yang the latest design baru tu. Saya terkejut, this is international level. This is something yang kita perlu pertunjukkan daripada designer-designer kita. Memang benda ni memang susah. Nampak simple, tapi kreativiti daripada segi material dia, daripada segi embroidery, daripada segi design dia. Cerita macam inilah, saya suka berjenama. Sekarang saya tak rasa salah untuk beli barang dia. Time keluar yang colourful tu, I macam, oh my god, I need this shirt and I suka sangat colourful. And koleksi kali ni memang sangat bold and sangat menyelah. Daripada jauh kita boleh nampak ya. I love it. Congratulations Hatta. Memberi nafas baru kepada elemen tradisional menjadikan koleksi ini tampil berbeza dan seiring dengan trend semasa. Berjaya menggenggam segulung ijazah dan membina masa depan yang cemerlang adalah impian setiap insan. Namun laluan untuk menggapai impian tersebut bukanlah mudah. Pelbagai usaha dan pengorbanan menjadi taruhan. Ada ketika ujian dan dugaan yang mendatang turut menjadi halangan. Kisah yang kami ingin kongsikan minggu ini adalah tentang kecekalan seorang wanita yang diuji dengan kanser tisu otot atau rhabdomyosarcoma pada awal pengajiannya di Menara Gading. Walaupun pernah menangguhkan pengajian untuk menjalani rawatan, siapa sangka kegigihannya melayakkan dia menerima anugerah emas di majlis convocation baru-baru ini. Ikuti kisah perjuangan Amira Abdul Talib dalam Inspirasi. Amira Abdul Talib, 29 tahun, anak sulung daripada 6 adik-beradik ini, merupakan salah seorang pejuang kanser yang berjaya melawan sakitnya. Dalam masa yang sama, beliau berusaha untuk menggapai impian dan matlamatnya bagi menggenggam segulung ijazah dan mencapai kejayaan manis dalam hidupnya. Saya mengidap kanser rhabdomyosarcoma. So kanser dalam bahasa Melayu dia kanser tisu otot, dan kanser ni jarang-jarang kita dengar. So masa first time saya dengar, saya memang betul ke ni kanser, sebab kita tak pernah dengar pun jenis kanser ni. Mula tu memang saya tak boleh terima lah saya menghidap sakit kanser, sebab saya anak sulung daripada 6 orang adik-beradik, dan saya rasa saya bertanggungjawab ke atas mak, abah dan juga adik-adik saya, dan saya macam kenapa aku yang diuji dengan kanser ni, sebab saya masuk sambung belajar pun mesti semua orang mesti ada sebab kita masuk sambung belajar dan kita nak kerja, nak cepat kerja dan tolong family. Itu antara matlamat saya untuk sambung belajar lah. Walaupun kondisi kesihatannya semakin menurun, wanita cekal ini tetap berusaha meneruskan pengajiannya di universiti. Keluarga dan sahabat handai menjadi pembakar semangatnya tatkala diuji dengan penyakit yang membara itu. Family saya adalah salah satu sumber kekuatan saya untuk saya teruskan kehidupan dan untuk fight dengan kanser. Dan seterusnya saya juga dapat sokongan yang luar biasa daripada sahabat-sahabat saya, daripada di universiti, lecturer saya, staff-staff dekat UMP yang banyak support, bantu saya bila saya perlukan lah, terutama masa saya masa tengah belajar kan. Jadinya bila kita tak sihat, kadang kawan saya pun bantu.
menganggap ujian yang diberikan ini sebagai limpahan rahmat oleh Yang Maha Esa. Berkat kesabarannya, beliau berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang sekaligus merangkul anugerah berprestij di universitinya. Saya percaya setiap orang dalam kehidupan dia mesti ada dia punya mission, apa yang matlamat dia nak capai dalam kehidupan. So tapi mungkin saya punya matlamat tu untuk short term lah, masa untuk sepanjang berada kat UMP tu. So masa semester 1 saya dah set, okey nanti masa last semester saya, maksudnya tahun akhir, apa yang saya nak dapat. So masa tu saya dah set, saya nak dapatkan anugerah masa convocation. So any anugerah pun saya tak kisah. So saya dapatkan list daripada saya punya fakulti, list anugerah dan apa kriteria yang saya perlu dapatkan, perlu buat untuk dapatkan anugerah tu. Dan so bila saya tahu apa kriterianya, contoh macam anugerah Emas University, so antaranya saya kena dekan, CGPA kena 3.67 above. So kat situ saya target lah, setiap SEM saya nak dekan. So lepas tu kena salah satunya kena aktif juga co-curriculum sebab dia ada percentage dia untuk dapat anugerah tu lah. So itu yang saya buat. Alhamdulillah sepanjang semester, daripada semester 1 sampai semester 7 saya dapat anugerah dekan first class. Tapi masa semester 3 pointer saya dah mula drop. Yang tu je saya tak dapat first class, saya dapat 3.5 saja, ngam-ngam untuk dapat anugerah dekan masa tu sebab kesihatan saya memang dah mula merosot masa semester 3. Usai pengajiannya, Amira kini berkhidmat sebagai Ketua Penjadualan Produksi di sebuah syarikat swasta dalam bidang pembuatan dinilai Negeri Sembilan. Saya tahu bila kita diuji, macam mula-mula kita tahu yang kita sakit kanser, mesti kita ada di fasa yang sangat down. So tak ada masalah untuk kita rasa sedih, tapi jangan ambil masa yang terlalu lama. Kita kena kuat, keep positif untuk teruskan kehidupan sebab bila kita positif, insya-Allah kekuatan tu sedikit demi sedikit akan datang dan akan membantu untuk proses penyembuhan tu. So saya doakan semoga orang yang masih fight cancer kat luar sana diberikan kekuatan yang luar biasa dan moga diberikan kesembuhan, insya-Allah. Kecekalan wanita ini dalam menempuh ujian yang mendatang wajar dijadikan contoh dan inspirasi. Sesungguhnya, jerih-perih perjuangan akan sentiasa membuahkan nikmat untuk disyukuri oleh setiap insan. Pokok KL, sebuah kafe berkonsepkan glass house menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Terletak di salah sebuah pusat beli belah di ibu kota, kafe yang mengetengahkan hidangan fusion sentiasa menjadi pilihan buat mereka yang sentiasa sukakan suasana santai dan tenang. Dekorasi kafe yang minimalis mendamaikan pemandangan mata pelanggannya. Bagi yang inginkan udara segar, ruang rooftop dengan konsep terbuka boleh dijadikan pilihan untuk menghirup secawan kopi. Manisan merupakan hidangan penutup kepada sajian utama. Bagi penggemar pemanis mulut, tidak lengkap menikmati makan tengah hari tanpa diakhiri dengan hidangan yang manis. Sejak kebelakangan ini, ramai yang mula menggemari sajian manisan dari negara Timur Tengah. Kunafa antara manisan tradisional yang popular di negara Turki dan kini mempunyai penggemarnya tersendiri. Bersama Chef Raja Amirul Khalis Raja Azham berkongsi cara penyediaan kunafa dalam segmen Air Tangan.
Restoran Al-Arabi Matam yang terletak di Bangis Selangor ini menjanjikan pengalaman berbeza bagi mereka yang ingin menikmati hidangan istimewa dari dunia Arab. Pelbagai menu menarik ditawarkan untuk menjamu selera bersama keluarga maupun sahabat handai. Bagi anda yang sukakan hidangan yang manis, bolehlah mencuba banana split, sutlaj, puding karamel dan yang paling istimewa adalah kunafa. Ini dah kali ketiga saya makan kunafa kat sini. Memang sedap dan paling penting dia tak manis sangat dan dia ada krim. Itu yang favourite saya tu. Kalau dessert dekat sini saya suka kunafa dia lah. Kunafa dia not too sweet sangat. Tapi just nice lah untuk makan dekat tekak kita tu okey. Buat masa ni saya belum pernah try tapi saya akan try. Orang kata viral kan kunafa ni, dia sedap. Saya nak try. Hai semua penonton-nona, hari ini saya akan kongsikan dengan anda menu dessert yang paling special iaitu kunafa. Anda pernah makan kunafa? Jika tak pernah, saya akan tunjukkan cara-cara anda nak buat. Antara bahan-bahan untuk penyediaan kunafa adalah kacang pistachio, kataifi, keju mozzarella, mentega yang dicairkan dan krim putar. Yang pertama, kita akan sediakan butter dia. So, kita ambil butternya dan kita akan sapukan di atas permukaan pinggan lah. Kita sapu sehingga semua permukaan akan dapat dia punya butter lah. Kita letak butter ni supaya butter ni akan memberikan shining kepada kunafa dan kita akan mengelakkan kunafa daripada melekat. Kita akan ambil kunafa dough. Kita letak di atasnya. Ratakan semua bahagian seperti biasa. Kita akan ratakan. Untuk dapatkan shape kunafa ni, kita ambil satu lagi plate atau plate-plate yang lain untuk nak mendapatkan dia punya shape. So kita akan tekan sahaja. Tekan macam biasa. Tekan. Bila kita tekan, dia punya shape akan menjadilah. So kalau nampak kat sini, kalau nampak tak cukup, kita akan tambah lagi sikit. Tapi tip dia, ratakan saja. Langkah seterusnya, taburkan keju mozzarella di tengah-tengah supaya kunafa dapat dimasak dengan sempurna. Cheese yang kami gunakan adalah mozzarella cheese. Kebanyakan orang yang membuat kunafa ni, diorang akan gunakan mozzarella. Selain daripada itu, diorang akan gunakan nebula cheese ataupun akawi cheese. Senang saja, kita akan terus masak. Boleh nampak, kita letak. Tapi api dia kena slow saja. Tak boleh kuat. Kita letak slow saja api dia. Okey, biarkan saja dalam masa 10 minit. Apabila keju mozzarella mula cair dan sekata, kunafa yang telah masak hendaklah diterbalikkan di atas pinggan untuk dihias sebelum dihidangkan mengikut cita rasa masing-masing. Kita akan letakkan gula di atasnya. So, air gula ni adalah air yang kita letak lemon sekali. So, dia punya rasa dia ada rasa lemon sikit lah. And then kemudian kita akan letak krim di sekeliling untuk membuatkan lebih berlemak dan kurang rasa manis lah. Kebanyakan Turkish punya style kunafa, dia akan letak krim supaya lebih sedap lah. Last sekali, kita punya pistachio lah. Pistachio memang paling penting. Just letak di atas. So, bila nampak macam ni, memang sedap. Okey, ni adalah hasilnya. Sangat mudah, sangat senang. Boleh cuba di rumah. So, selamat mencuba. Buat penggemar hidangan pemanis mulut, juada ini bukan sahaja mudah untuk disediakan, malah aroma dan rasanya yang enak turut menambat selera sesiapa sahaja. Sajian ini pasti lebih sedap jika dimakan panas-panas dan dinikmati bersama aiskrim.
Lebih 3 dekad menjadi anak seni bukanlah satu laluan yang mudah. Asam garam dalam dunia hiburan menjadi memori suka dan duka buat dirinya. Mula popular ketika era 80-an, Datuk Francisca Peter, penyanyi berdarah campuran Cina dan India, cukup hebat mencipta nama dalam industri muzik. Apatah lagi, lagu dendangannya Sekadar di Pinggiran menjadi juara AJL edisi pertama pada tahun 1986. Segmen Artis Throwback mengenang kembali nostalgia Datuk Francisca Peter ketika berada di zaman kemuncaknya. Lagu yang menjadi juara lagu 86 disampaikan oleh Francisca Peter. Sekadar di Pinggiran, sebuah lagu malas segar dan merentasi zaman. Lagu ciptaan Manan Ngah yang didendangkan oleh Datuk Francisca Peter ini masih lagi menjadi siulan ramai dan disukai oleh setiap generasi, baik yang tua ataupun muda. Masa tu saya berumur 17 baru saya mula nyanyi. Sebab masa tu memang keluarga saya miskin. So, saya beritahu mak bahawa saya keluarlah menyanyi sebab saya minat sangat menyanyi. Saya cinta sangat menyanyi tahu. So, keluarlah menyanyi. Mak saya ikut saya. And then lepas tu adalah setengah macam kawan rapat keluarga kita kan, dia orang tolong bawa saya hantar ke tempat menyanyi tu. Di awal karier sebagai penyanyi, Datuk Francisca Peter bergandingan dengan Roy Stan Stamaria atau lebih dikenali sebagai Roy. Gandingan serasi ini menjadikan mereka berdua sebagai duo yang sangat popular di era 80-an. So masa tu Roy menyanyi dan main keyboard dekat Coffee House Merlin Hotel. Dan masa tu dia tak ada penyanyi. Saya dah jadi dia punya singer lah. Allahyarham Datuk Sudirman, dia datang ke hotel tu almost lah macam seperti tiap-tiap malam atau begitulah untuk makan malam. And kadang dia datang seorang, kadang dia datang dengan dia punya PA, manager. And then one day, tiap-tiap kali dia datang, dia selalu request lagu Frankie, sebuah lagu lama 50-an daripada penyanyi Connie Francis. Dan saya selalu nyanyi. Dan one day dia bawa EMI. Dan dari situlah bermulanya Roy and Friend. Mengakui dirinya sebagai peminat baju kurung ketika memasuki pertandingan anugerah juara lagu yang pertama, Datuk Francisca membeli sepasang baju kurung di Sungai Wang Plaza, Kuala Lumpur dengan harga RM150 untuk dipakai ketika pertandingan tersebut. Baju kurung yang penuh kenangan ini akhirnya dilelong untuk tujuan kebajikan. Apalah ertinya di sebalik tangisan atau rintihan. The first time punya AIDS organisation dulu, organisation tu yang dia buat macam lelong tu sebab dia nak kumpulkan duit untuk tolong mereka yang hidap penyakit AIDS. So baju saya tu of course memang popular lah, orang semua dah tengok baju tu. So I thought tak apalah, put that for auction lah. So I letaklah for auction lah, tapi I tak tahu siapa yang beli. Kalau tahu siapa yang beli baju tu, of course I nak jumpa orang tu and then nak tanya, sekarang kat mana baju tu? Tapi manalah tahulah siapa yang ambil kan, beli baju tu. Selain popular dengan lagu-lagu pop dan balada, pemilik nama sebenar Luciana Francisca Lucien G. Peter ini juga terkenal dengan lagu patriotik yang berjudul Setia. Lagu ini kerap menghiasi kaca TV suatu ketika dahulu. Amanah bangsa tetap dijaga, kami beriman penuh setia untuk agama, bangsa dan negara. The meaning dalam lagu saya, lagu Setia tu sungguh bermakna because it really talks about dia punya unity. Satu, semua satu, and masa tu I think I rasa bangga jugalah, dan bertuah. So
that saya telah dipilih untuk nyanyi lagu Setia. Penyanyi bersuara lunak ini bukan sahaja aktif dalam bidang seni, beliau juga turut berbakti kepada masyarakat melalui kerja-kerja amal dan kutipan derma bagi mereka yang memerlukan, sehingga beliau digelar sebagai The Fundraising Queen. I've done for macam old folks, animals, shelters. I've done for homes for children, abused children. I've also been macam ambassador for past already 17 tahun already, dah lalu for World Vision, organisasi antarabangsa, kebajikan antarabangsa untuk child sponsorship program, and that's for all the poor families all over the world and also at home. So banyak lagi, and also for old folks homes. I said what else, orphanages, and also kadang untuk mereka OKU also, I've done many lah, banyak. So maybe that's why also, because saya dah buat banyak already, that's why dia orang namakan saya Fundraising Queen. Walaupun sudah 3 dekad menjadi penghibur, atas rasa cinta terhadap bidang nyanyian, Datuk Francisca akan terus menghiburkan peminatnya. Beliau juga menitipkan pesan buat mereka yang berminat dengan dunia seni agar terus berusaha mencapai cita-cita. Sahut namamu, oh sayang, sewaktu ku kesunyian. Sekarang everything is like really, very easy, mudah untuk apa saja, everything is online, so those days when you feel really work hard, gunakan platform social media untuk yang baik, untuk you punya future yang baik, so you boleh tunjuk, and then you never know, kalau you get lucky, somebody will sign you. Ku ke udara lagi, bersamamu kembali, dengan rangkaian lagu-lagu juga pesanan. St. Gallen terletak di timur laut Switzerland dan bersempadan dengan utara Tasik Constance. Selain kaya dengan keindahan pemandangan alam semula jadinya, tarikan utama tapak warisan dunia UNESCO ini adalah Wardenburg, Flamsburg dan Wallenstadt yang sentiasa menjadi tarikan pelancong. Bersama Hidayah Ibrahim, anak jati Kuantan Pahang yang kini menetap di Switzerland, berkongsi beberapa destinasi menarik di St. Gallen dalam segmen Sana Sini. Sesiapa sahaja yang menjejakkan kaki ke sini pasti akan terpesona dengan kehijauan alam semula jadi serta flora dan faunanya yang indah. Faktor ini menjadikan Switzerland tersenarai antara lokasi wajib dikunjungi pelancong seluruh dunia. Assalamualaikum dan hai kepada penonton-penonton Nona di luar sana. Hoi, ich bin Nur Hidayah und ich komme aus Malaysia und jetzt wohne ich in der Schweiz. Saya telah menetap di Switzerland pada awal tahun 2022 bersama suami saya yang merupakan seorang rakyat Switzerland. Istimewaan Switzerland ini tidak lain dan tidak bukan, iaitu pada pemandangan semula jadinya yang amat indah. Berjalan menyusuri Wardenburg dan Wallenstadt, pelancong bukan saja dapat menghirup udara segar, malah berpeluang melakukan pelbagai aktiviti menarik sambil menghayati hasil peninggalan sejarahnya. Jadi, hari ini saya ingin membawa anda untuk melawat beberapa lokasi yang menarik di dalam daerah St. Gallen, Switzerland. Lokasi pertama ialah di Waldenberg
Di Weldenberg ini terdapat satu istana yang diberi nama sebagai Istana Weldenberg dan ianya telah dibina pada tahun 1228. Ini bermakna istana ini telah pun berumur hampir 800 tahun. Seni bina di sekitar kawasan Weldenberg ini amat unik kerana ianya telah pun berusia ratusan tahun. Seni bina dan rumah-rumah di sekeliling istana ini dilindungi oleh kerajaan Switzerland dan tidak boleh dilupuskan. Sehingga ke hari ini, rumah-rumah tersebut masih didiami oleh penduduk tempatan Switzerland. Selain melawat Istana Weldenberg dan rumah-rumah lama di sekelilingnya, apa kata anda melakukan aktiviti seperti bermain mini golf kerana ianya terletak hanya bersebelahan Istana Weldenberg? Seterusnya, jika anda meminati pemandangan tasik, anda semestinya harus singgah di Walensee, di mana ianya terletak di Wallenstadt. Tasik Walensee ini merupakan tempat di mana pelbagai aktiviti boleh dilakukan seperti berkemah, berbasikal, parasailing di atas air dan bermacam-macam lagi. Setelah penat berjalan, anda boleh singgah di kafe Seehof di mana kepakaran kafe ini ialah di dalam pembuatan aiskrim dan kopinya. Jika anda seorang penggemar aktiviti lasak, Gunung Flamseberg sememangnya lokasi yang tepat untuk dikunjungi. Aktiviti di sini bakal memberikan anda 1001 pengalaman yang berbeza. Sesampainya anda ke Gunung Flamseberg ini, anda boleh melakukan aktiviti yang agak terkenal oleh penduduk tempatan kita, iaitu aktiviti menaiki tobogan. Jejak tobogan ini adalah sepanjang 2 km dan kelajuan tobogan itu boleh dikawal oleh anda sendiri. Ini adalah trail tobogan untuk diluangkan bersama keluarga di mana anda harus menaiki kabel kar ini untuk naik ke atas dan slide down untuk bertobogan. Selain kaya dengan seni bina yang antik dan menarik, Bandar Che turut memberikan pengalaman membeli belah yang santai. Sekiranya anda singgah di bandaraya Kur ini, anda bolehlah mendapatkan buah tangan untuk dibawa balik ke tanah air. Switzerland ini amat terkenal dengan pembuatan coklat dan keju yang mewah. Jadi, anda boleh singgah di Pasaraya Coop yang amat terkenal dan ada di seluruh Switzerland. Di sini anda boleh dapatkan pelbagai jenis coklat dan keju untuk dibuat oleh-oleh. Fakta menarik tentang Switzerland ini, jika anda perasan, terdapat banyak pancutan air di dalam bandar Kur ini ataupun di seluruh Switzerland. Adakah anda tahu, setiap air daripada water fountain ini boleh diminum begitu sahaja? Percutian tidak lengkap tanpa merasai hidangan tradisional masyarakat setempat. Antara menu yang wajib dicuba adalah rosti, sajian yang dimasak menggunakan kentang, telur dan keju. Hidangan ini enak dinikmati bersama minuman coklat Cortina yang sangat terkenal di Switzerland. Jadi, jika anda ingin melawati Switzerland, jangan lupa untuk singgah di daerah St. Gallen dan melawati tempat-tempat menarik yang ada di daerah ini. Datanglah pada musim apa pun, ianya pasti menarik. Kewujudan media sosial membawa satu perubahan dalam dunia komunikasi manusia. Ia menjadi platform utama untuk berkongsi ilmu dan memberi manfaat kepada pengguna. Dalam masa yang sama, ia juga boleh menjadi satu inisiatif untuk memperkasa dakwah.
Bersama Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki berkongsi cara terbaik menjadikan media sosial sebagai platform mengajak ke arah kebaikan dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sudah sampai ke satu zaman ataupun era teknologi berkuasa tinggi. Hang boleh cakap tak macam tu, berkuasa tinggi. Kerana apa? Rata-rata kita tidak boleh hidup tanpa dunia yang dipanggil dunia ketiga tu, dunia internet. Anak-anak kita, termasuklah saya bercakap ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada social media ataupun media sosial kita sendiri kan. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, itulah dia kelebihan akhir zaman. Ya, walaupun kita tahu banyak fitnah akhir zaman, tapi tidak boleh kita nafikan ada kelebihan-kelebihan akhir zaman. Kita ada teknologi maklumat yang cukup tinggi dan semakin berkembang daripada semasa ke semasa. Maka nilai-nilai agama perlu menjadi panduan dan bimbingan kita, tuan-puan. Supaya apa? Supaya segala yang kita lakukan ia ibarat ibadah kita, persembahan yang kudus daripada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi ada menyatakan bahawa kehidupan seseorang yang ingin menyampaikan kebenaran perlu membawa 3 bekalan. Baik tuan-tuan puan-puan, saya petik kata-kata ulama ini sebagai panduan dan bimbingan kepada kita semua. Kerana apabila kita melibatkan sahaja ke dalam dunia media sosial, kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan orang lain dan kita menyampaikan mesej-mesej yang tertentu. Bergantung, kita nak mesej itu mesej yang baik ataupun mesej nak menyindir dan sebagainya. Tapi apa-apa pun mesej yang kita nak sampaikan, jangan sampai kita terlupa beberapa bekalan yang disebut oleh ulama ini. Maka ulama ini menyatakan ada 3 bekalan yang penting. Yang pertama, yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-fahmu. Al-fahmu maksudnya faham. Jadi sebelum kita nak sampaikan sesuatu, kita kena faham dulu apakah mesej yang kita nak sampaikan. Dan kefahaman yang paling baik adalah kefahaman tentang cara hidup kita, tentang Islam itu sendiri, tentang agama kita. Sebab maklumlah media sosial ni tuan-puan, dia membawa salah satu daripada sifat Nabi, iaitulah tabligh, menyampaikan. Dia macam saluran ataupun channel untuk menyampaikan. Jadi yang pertama, faham, al-fahmu. Yang kedua adalah as-sabru. Betul tuan-tuan puan-puan, bila kita berhadapan dengan manusia ni, dia banyak mencabar kita dan juga kita diuji kan, kesabaran kita diuji, kita punya ketenangan teruji, mesej kita yang kita nak sampaikan dengan kebaikan teruji. Kadang-kadang orang salah faham dengan kita, kadang-kadang orang jealous pula dengan kita, kadang-kadang orang tidak mengerti apa yang kita nak sampaikan dan sebagainya lah tuan-puan. Jadi fitnah lah pula kan. Dan untuk itu kita perlu ada persiapan ataupun persediaan yang dinamakan sebagai as-sabru, sabar. Jadi pakai jaket sabar untuk masuk ke dalam dunia teknologi maklumat ini, media sosial dan sebagainya. Baik, yang ketiga, yang ini yang paling best tuan-puan, ar-rifqu. Jadi ar-rifqu itu bermaksud adanya kemesraan, mudah untuk didekati, lunak, santunan, akhlak mulia. Itu dia maksudnya ar-rifqu. Ar-rifqu itu dia lantunan akhlak-akhlak mulia. Bagaimana kita menyantuni sahabat-sahabat kita. Maklum kita ada follower, kita ada friends dan sebagainya kan. Jadi adab
di media sosial perlu dibangunkan, perlu dijaga tuan-puan. Siapa lagi kalau bukan orang-orang Islam yang bakal menyebarkan ataupun membesarkan adab-adab di media sosial. Jadi sahutlah seruan ini bahawa kita merupakan pengganti daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun tak dapat semua, sikit pun jadilah yang dekat media sosial tu je lah yang kita boleh buat kan. Tak apa, yang mana yang kita mampu kita buat tuan-puan. Tapi jangan lupa persediaan. Apa dia 3 benda persediaan ni, saya ulang balik. Kita siapkan juga anak-anak kita, generasi kita, kalau ada cucu kita, cicit kita kan, ahli keluarga kita tuan-puan, dengan 3 persiapan yang mudah tapi sangat bermakna ini. Yang pertama al-fahmu, faham pada sudut mesej dan juga ilmu. Yang kedua adalah as-sabru, sabar kan, nak marah tapi kan sabar. Dan yang ketiga adalah ar-rifku, iaitulah kesantunan ataupun budi yang mulia. Sekian dulu daripada saya khusus buat kalian. Jangan pernah bersedih sekalipun hidup dihimpit permasalahan. Nikmatilah kehidupan ini dengan tenang dan bahagia kerana ia mampu meredakan kesedihan dengan sebaiknya. Memiliki jiwa yang bahagia juga menjadikan keinginan serta kehendak bukan lagi perkara utama dan kehidupan anda akan menjadi lebih bermakna. When you discover that all happiness is inside you, the wanting and needing are over and life gets very exciting. Kata-kata inspirasi daripada pakar motivasi dan penulis buku Byron Katie mengakhiri siaran Nona minggu ini. Jutaan terima kasih kepada Pokok KL di atas kesudian menerima kunjungan kami pada kali ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami lagi di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan